kalau kita tak ada iklan dekat dalam apps, ataupun sebenarnya tak payah nak cerita pasal apps lah, kita boleh cerita kat dalam blog lah. Kalau tak letak iklan, jadi macam mana nak bina duit? Sebenarnya satu, iklan tak ada masalah. Dia masalah ialah lambakan iklan, yang pertama. Yang keduanya ialah bila macam dia dah ambil data kita, lepas tu dia jual benda tu. Macam contohnya kan, orang banyak kali cakap yang macam aku tak search pun benda ni kat Google, aku duk cakap-cakap je, tiba-tiba benda yang kita cakap tu kan keluar dekat kita punya iklan. Macam that's so scary kan. If you want to take my data, at least you pay me lah kan, if you want to use my data to again ask me to buy from you, for example. And another side ialah kalau kita tak nak bayar, means kita nak guna free macam Google kan. Of course kita adalah produk dia, tapi benda ni, kesedaran ni sangatlah rendah dekat kita. Sebab kita rasa macam tak apalah. Dia punya isu ialah kenapa tak apalah, kenapa tak boleh tak apalah. Sebab somehow kita akan rasa itu pilihan kita, tapi sebenarnya bukan pilihan kita. Dan dia menggunakan, contoh kita sembang pasal nak beli kereta, sebenarnya kita just bersembang je, tapi dia menggunakan soalan kita tu yang mungkin kita tak berminat pun, kita just sebut, dia guna untuk goda kita dan beli. Yang bila kita nampak macam kenapa benda ni keluar, lepas tu dia keep on. Ni satu lagi problem dengan iklan. Kalau kita tak tutup kan, kalau kita tak cakap I don't want to see these ads anymore, kadang-kadang kita pun biar. Kalau kita tak buat benda tu, dia akan keep on keluar kan, sampai kita pun satu hari mungkin aku perlukan benda ni dan kita pun akan beli. Tapi itu masalah dia, adakah manusia hanya manusia pembeli kan, beli like consume saja. Dan isu ni pun kalau kita nak kait dengan fast fashion dekat luar sana lah, memang kita dah start ada movement untuk kurangkan pembelian baju ni kan. Tapi nanti orang cakap macam mana industri ni nak grow, tu masalah dia. Our definition of pembangunan ialah bila kita bertambah, kena tambah lagi kan. Contoh rumah dah kecil, dah cukup dah bahagia, kena besar lagi barulah grow kan katanya. Di satu sisi pula lagi pasal privacy ni ialah isu persetujuan. Dan betul pun, kalau waktu kita nak daftar buat akaun Google, nak guna Gmail, Google Drive semua tu, dan kita dah tekan agree, yang kita tak baca pula yang kontrak akad-akad yang panjang gila tu. Tapi itulah lagi satu persoalan lain, iaitu masalahnya kita dah terbiasa dengan dunia digital ni percuma. Jadi kalau kita satu hari kan, katalah mungkin dia lah nak selamatkan, kita belilah, kita bayarlah Dropbox for example. Kita ada alternatif, ataupun macam tak nak pakai Google. Dan sekarang ada je bekas-bekas pekerja Google yang dah buat enjin carian yang selamat dan yang macam DuckDuckGo sendiri. Yang ni dia orang kata dia orang nak buat yang lebih selamat, yang kita boleh langgan, kita boleh keluarkan apa yang berpatutan untuk kita, lebih transparent dan personalized. Macam Google kan, dia hantuklah kita apa-apa data pun kan. So orang tak sanggup bayar sebab dia orang dah terbiasa benda ni percuma. Dan macam Facebook percuma, Twitter percuma, Google percuma, Google Drive percuma. So sebab tu it's a bit hard. Cuma kita kena menyedari lah yang do we want to be lead like that, menjadi manusia pembeli sahaja contohnya. Itu pertama lah. Yang kedua, kalau kita rasa mungkin kita tak adalah, dah terbiasa pakai Gmail kan, memang sejuta inbox kita dalam tu, so memang payahlah nak migrate. Contohnya, so apa yang kita boleh buat ialah, ni pernah diutarkan masa kat dalam podcast Vox, macam mana kita boleh macam tweak kita punya algoritma sendiri. So antaranya ialah kita patut memvariasikan kita punya pilihan juga. So maksudnya contoh, kalau kita memang selalu like gambar baju kan, contohnya kan, sekala dislike benda tu. Jadi kita saja mengubah algoritma tu supaya orang tu tak tahu itu kita. Itu pertama lah. Yang kedua, budak tu ni dia cerita macam mana dia jaga dia punya privacy, ialah dia buat banyak-banyak akaun yang sebenarnya akaun tu dia kongsi, ataupun contoh dia buat satu akaun ni dikongsi oleh orang lain juga. So of course orang tak boleh tahulah. Cara yang ketiga ialah pakailah VPN. Cik nak promote VPN, pakailah VPN. So VPN boleh jaga kita punya privacy. Dia tak tahu kita, at least dia tak tahu kita daripada Malaysia ke Selangor ke kan. Sebab data tu orang tahu Selangor ni penduduk dia gaji berapa, jadi dia boleh push benda-benda ni untuk dibeli. Itu contohlah.